Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemik COVID-19 ini telah membawa pelbagai impak kesan buruk serta trauma kepada ramai rakyat Malaysia. Bukan sahaja mereka kehilangan pekerjaan, terjejas pendapatan, tapi ramai juga yang tiada punca rezeki lagi. Selain itu, ramai juga yang mengalami tekanan perasaan, kemurungan sehingga menjerumuskan mereka kepada tindakan membunuh diri. Data menunjukkan akhir-akhir ini hampir setiap hari ada kejadian atau percubaan bunuh diri di negara ini. Adakah semakin ramai rakyat Malaysia sudah hilang pertimbangan sehingga tergamak untuk melakukan tindakan membunuh diri? Perangkaan menunjukkan peningkatan 20% kes cubaan serta tindakan membunuh diri di negara ini sejak pandemik COVID-19 melanda. Saya cukup sedih dan simpati dengan keadaan yang berlaku hari ini. Ianya cukup membimbang dan menakutkan kita sebagai rakyat Malaysia. Sudah ramai yang semakin hilang pertimbangan. Antara mereka yang paling terjejas ketika pandemik COVID ini adalah mereka yang berpendapatan harian. Siapa mereka ini? Antaranya adalah penjaja atau pekedai di tepi-tepi jalan yang ketika ini hasil perniagaannya merudum teruk. Siapa lagi? Pemandu teksi atau pemandu Grab yang mana pendapatannya nak cecah RM10 sehari pun tidak dapat. Umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Siapa lagi? Pengusaha van dan bas sekolah serta pengusaha kantin turut terjejas teruk. Ekoran sekejap buka tapi lama tutup. Pekerja restoran atau kedai makan yang terpaksa berhenti atau duduk di rumah kerana restoran dan kedai makan ini tidak boleh lagi beroperasi seperti biasa. Peniaga sate dan abang burger yang biasanya buka perniagaan selepas maghrib, tapi ketika ini kena tutup perniagaan sebelum maghrib. Siapa lagi? Beribu-ribu lagi pekerja hotel dan industri pelancongan yang mana premis mereka sering saja ditutup ketika ini ekoran perintah larangan rentas negeri. Beribu-ribu pekerja kilang dan industri yang terpaksa potong gaji dan juga tiada lagi OT. Begitulah juga keadaan dengan pelajar sekolah kita. Cukup tertekan kerana tidak mempunyai telefon pintar untuk digunakan dalam pembelajaran online atau PDPR ketika ini. Beribu-ribu pelajar universiti tahun 1 dilaporkan amat terkesan dengan pandemik ini. Kerana sejak setahun lalu, mereka hanya mengikuti pengajian di rumah saja, bertemankan dinding, kerusi dan juga meja. Lebih malang, mereka tidak langsung mengenali secara dekat pensyarah yang mengajar mereka dan juga rakan-rakan kuliah. Semuanya hanya dikenali di alam maya. Tiada lagi perbincangan kumpulan seperti biasa. Jadi, mereka nak bincang dengan siapa? Kerana rakan-rakan kuliah itu tidak dikenali secara dekat. Kadar pengangguran di negara ini mencatatkan angka yang cukup membimbangkan. Difahamkan ketika ini hampir 800,000 rakyat Malaysia sedang menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan. Lebih membimbangkan, lebih 600,000 isi rumah dalam kategori M40 kini tergelincir kepada B40. Kajian Bank Negara Malaysia mendapati 75% rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan RM1,000. Situasi dan contoh-contoh yang saya sebutkan tadi menunjukkan semakin ramai rakyat Malaysia yang tertekan, murung sehingga bertindak lebih jauh mengambil nyawanya sendiri. Apakah punca-punca yang menyebabkan mereka ini hilang pertimbangan sehingga sanggup membunuh diri? Pertama, masalah hutang. Kedua, terjejas pendapatan. Ketiga, hilang kerja. Keempat, bebanan tugas dan kerja. Kelima, rindu ahli keluarga. Keenam, masalah keluarga dan rumah tangga. Ketujuh, tekanan perasaan. Kelapan, kemurungan. Kesembilan, rugi dalam perniagaan. Semalam, penduduk flat perumahan awam di Sentul dikejutkan dengan kejadian seorang wanita terjun
dari tingkat 15. Maklumat daripada ahli keluarga wanita ini mengesahkan bahawa wanita ini ketika ini tidak bekerja dan sedang mendapatkan rawatan mental di Hospital Kuala Lumpur. Semalam juga ada satu kejadian di Kemaman. Seorang pengusaha restoran ditemui mati di restorannya. Mayat lelaki berusia 57 tahun tersebut dijumpai oleh adiknya dalam keadaan menggantungkan diri pada jam 12.30 tengah hari. Siasatan awal pihak berkuasa mendapati tiadanya wujud unsur jenayah dalam kes ini dan si mati dipercayai membunuh diri tertekan akibat masalah kewangan. Beberapa hari lalu, iaitu pada 24 Jun di Batuas, Pulau Pinang, turut berlaku satu kejadian membunuh diri. Dalam kejadian tersebut, seorang lelaki dipercayai bertindak terjun daripada tingkat 10 akibat perniagaannya yang rugi ketika musim COVID-19 ini. Difahamkan mangsa ada mendapatkan rawatan di klinik swasta berhampiran rumahnya 4 hari sebelum itu akibat tekanan perasaan. Pada Oktober tahun lalu pula, seorang rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura telah bertindak terjun dari tingkat 8 sebuah apartmen. Mangsa dipercayai amat tertekan dengan masalah kerja dan juga amat merindui ahli keluarganya. Mangsa dilaporkan bertindak demikian kerana terperangkap lebih 8 bulan di Singapura. Ini adalah beberapa contoh kisah mangsa yang bertindak membunuh diri. Sebenarnya banyak lagi kisah atau tindakan membunuh diri yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di sini. Apa punca yang mendorong mereka untuk membunuh diri? Hakikatnya, ramai rakyat Malaysia yang mengalami tekanan perasaan ketika ini sehingga mereka hilang pertimbangan dan bertindak membunuh diri. Benar, ramai yang tertekan dan terkesan akibat pandemik COVID-19 ini. Tetapi tindakan membunuh diri bukanlah jawapan kepada masalah ini. Saya menyuruh anda semua di luar sana, berilah perhatian yang sewajarnya kepada orang sekeliling anda, kepada rakan-rakan anda, kepada ahli keluarga anda, adik-beradik anda atau sesiapa sahaja di kawasan anda. Perhatikan mereka. Jika ada tanda-tanda kemurungan yang melampau, maka bertindaklah. Berilah sokongan moral kepada mereka. Jangan biarkan mereka bersendirian. Nasihat, dengar cerita mereka, bantu apa yang patut. Dan sesungguhnya kita bertanggungjawab terhadap orang atau kejiranan di sekeliling kita. Apakah cara atau kaedah yang membolehkan kita membantu mereka yang mengalami tekanan perasaan? Pertama, kerap berkomunikasi dengan mereka. Kedua, bergaul dengan mereka dan fokus terhadap perbualan dengan mereka serta sabar dan cuba memahami masalah yang mereka hadapi. Ketiga, sentiasa memberi sokongan, bantuan dan galakan kepada mereka. Keempat, jangan sesekali terus menolak pemikiran atau perasaan mereka yang tidak realistik. Sebaliknya, berkongsi pendapatlah dengan mereka. Kelima, beri galakan kepada mereka untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang sihat dan berfaedah. Elakkan memberi tekanan kepada mereka. Keenam, galakkan mereka bertemu dengan psikiatri, ahli psikologi, doktor ataupun kaunselor. Dan jika boleh, uruskan temu janji mereka dengan ahli psikiatri ini atau ahli psikologi atau kaunselor dan doktor ini. Selalu dorong mereka dan bagi sokongan yang positif dan ingatkan mereka bahawa masalah tekanan perasaan ini boleh diselesaikan jika mereka mendapatkan rawatan yang betul secepat mungkin. Dan bagi anda yang sedang mengalami masalah tekanan perasaan ketika ini, segeralah bertemu dengan doktor atau kaunselor atau psikiatri atau ahli psikologi berhampiran dengan anda. Dapatkan nasihat dan juga bimbingan mereka. Atau anda boleh juga menghubungi Persatuan Kesihatan Mental Malaysia di talian 0377825499 atau anda boleh juga menghubungi Persatuan Lifeline Malaysia di talian 0392850039 atau 03928502
0392850079 atau 0392850049. Jangan menyerah kalah, jangan berputus asa, jangan berputus harap, jangan mengambil tindakan yang tidak sepatutnya. Dapatkan rawatan, dapatkan nasihat. InsyaAllah masalah yang dihadapi boleh diringan dan diselesaikan. Masih ramai orang di sekeliling anda yang menyayangi anda.